Terima kasih mempercayai anak saya yang bukannya orang yang kaya dan berpangkat. Dia orang biasa-biasa. Dengan sumbangan orang dekat saya tu, akaun saya, tu amanah yang paling besar, paling berat yang saya akan kena bawa. Terdetiklah sebab saya bidang kemahiran. Mesti diorang mencari orang yang berkebolehan untuk cek masalah peti air, mesin basuh, aircon dan lain-lain lah. Saya akan terlibat balik, dah sambung balik. So saya takkan keluar lah. Saya akan bersihkan kawasan ni, baru hati pun seronok. Nama Abang Viva menjadi sebutan ramai sejak banjir luar biasa melanda Lembah Kelang 2 minggu lalu hingga kini. Nama betul saya Azwan bin Omar, tapi sekarang ni orang panggil saya Abang Viva. Okay, macam tu, umur saya 29 tahun. Membesar di Melaka tapi lahir di Selangor. Bekerja di syarikat Bina Masyur dekat MITC sebagai operator mesin, repair jalan lah, kira pemandu mesin. Populariti yang tidak dicari. Namun bagi jejaka yang masih bujang ini, rasa tanggungjawabnya datang dari keluarga. Dia 4 beradik. Jadi kakak dia dah meninggal, dia tinggal 3 orang je lah. Kepribadian dia memang okey, dia sebenarnya pendiam tapi dia tegas. Selepas kakak dia meninggal, anak dia masih kecil. Jadi makcik nak jaga seorang tak mampulah kan. Jadi dialah bantu. Dialah yang usahakan apa segi pun lah. Pernah bergiat membuat kerja amal, tetapi inilah pengalaman pertamanya menggadai nyawa demi menyelamatkan mangsa banjir. Mula-mula saya nak pergi ke Puchong tu tanpa plan pun. Sebab memang ada dengar sana dah banjir, tapi tak jangka seteruk tu. Lepas tu saya dengar pula pihak frontliner dia ada minta bantuan daripada bot-bot luar dengan orang-orang luar kan. Maknanya saya fikir kat situ macam besarnya banjir macam ni je. So kat situ macam rasa macam sebab saya ada bot, kenapa saya tak pergi ke sana sekali untuk bantu orang kat sana kan. Menurut Azwan, bot yang dibawanya dalam misi banjir baru dibeli beberapa bulan lalu. Macam bot ni pula saya gunakan untuk memancing sebab memang minat saya untuk mancing. So macam saya memang beli itu untuk mancing je, tak ada guna untuk apa lain pun. Keluarga Abang Viva bukanlah dari kalangan orang senang. Jadi ibunya hanya mampu memberi sedikit wang dan titipan doa sebagai bekalan sebelum berangkat. Sebab dia bercakap, dia kata dekat WhatsApp ni banyak, saya bagi tahu nak minta bantu mak dekat sana, dekat Shah Alam sana banjir dah teruk. Dia minta bantu dengan bot-bot angin siapa yang ada. Dia kata adik ingat dia nak pergilah mak, tolong. Dia cakap engkau boleh ke? InsyaAllah boleh, dia kata. Habis dia siap. Dia terus jalan. Makcik tak ada bekal apa pun. Cuma makcik bagi dia itulah RM50 tu makcik bagi. Sebab dia pun dah tengah bulan kan, gaji belum dapat. Itulah yang makcik bekalkan. Lepas tu cuma bekalkan nasihat je lah. Berhati-hati, jalan jauh, musim hujan, bawa kereta baik-baik. Itu je. Dia keluar je rumah, makcik doakanlah, minta Allah Ta'ala selamatkan dia, lindungkan dia, berkatkanlah apa pekerjaan yang dia buat tu. Pertama kali menjejak kaki ke Puchong, Selangor, lokasi pertama misinya, Azwan terkejut dengan keadaan di sana. Saya first time saya turun ke Puchong. Memang
ingat lah banjir sikit-sikit je kan. Okay lah. Tapi bila dah masuk ke dalam tu dengan air yang dah dalam macam tu, memang tak terfikir langsung pun sampai dalam teruk macam tu. Dia memberitahu terlalu ramai yang perlu diselamatkan. Jadi keutamaan terpaksa diberi kepada mangsa yang benar-benar terdesak. Macam saya masuk tengok kiri kanan rumah tu, kalau macam ada yang panggil, saya akan bawa keluar lah. Tapi ikut juga, kalau macam satu rumah tu ada, contoh macam ada kanak-kanak dengan warga emas, itu yang saya akan utamakan dulu untuk bawa keluar lah. Lepas tu pada info yang dalam WhatsApp ataupun Facebook tu, itu yang kedua lah. Macam saya dah tak ada kerja apa semua kan. Antara pengalaman memilukan menyelamatkan mangsa banjir yang masih berlegar-legar di Minda Azwan adalah membawa keluar ibu yang masih dalam pantang selepas bersalin di Taman Seri Muda. Tapi yang sedih itu memang banyak lah. Salah satu dia bila kita dapat selamatkan, macam saya dapat selamatkan, terjumpa lah, ibarat terjumpa dengan satu keluarga yang boleh kata dia satu family, ada dua warga emas, satu baby baru lahir dan ibu dia lah dengan mak ayah dia. So macam tu, dia yang baby tu baru keluar daripada hospital lebih kurang 3 hari macam tu, baru sampai ke rumah. So masa tu macam itulah detik yang paling sedih, sebab dia kena keluar daripada tingkat 2, naik ke atap apa semua kan, dengan baby tu, dengan ibu dia yang baru pantang lagi tu. Macam tu yang paling saya sedih lah. Walaupun usaha anak muda ini suatu niat yang murni, keluarganya tetap bimbang akan keselamatannya. Dia orang memang risau lah, sebab yelah kita pergi tu pergi ke tempat yang memang untuk mangsa banjir tu kan, tempat banjir memang tempat yang bahaya. So dia orang memang risau lah, sebab antara dua je pergi tu, sama ada balik hidup ataupun balik mati. Itu je. Kegusaran keluarga sedikit terubat apabila Azwan menelefon mereka setiap hari pada waktu rehat. Dia kalau tak malam, pagi bila dia ada masa, dia akan telefon makcik lah, bagi tahu dia macam mana keadaan kat sana. Dia tidur sepanjang dia dekat Shah Alam, dia tidur dalam bot. Makan dia roti dan air je. Makcik rasa sedih lah kan, sebab dalam kerja dia yang bahaya tu, makanan pun tak cukup, tidur pun tak cukup. Dia kata tidur kadang-kadang 1 jam je satu hari. Makcik sedih lah, cuma apa yang termampu kita cuma berdoa je. Itu je. Bagi Azwan, restu ibu dan ayah sangat penting dalam melakukan apa jua pekerjaan. Doa mak ayah tu kira yang paling utama, restu diorang tu paling utama untuk kita teruskan hidup. Sebab tak ada diorang, kita ni memang tak ada pun dekat sini. So apa-apa nak buat pun, macam contoh macam saya daripada satu kawasan untuk ke kawasan lain pun, saya sanggup balik walaupun terpaksa pusing jauh, saya tetap akan balik untuk salam diorang, baru pergi ke kawasan tu. Menurut Ibu Azwan, anak bungsunya tidak pernah membelakangkan kedua orang tuanya dalam melakukan sesuatu perkara. Setiap dia nak ke mana pun, bagi dia kecil pun memang macam tu. Dan nak ke mana pun dia tetap akan cari mak ayah dulu. Bersalam dengan mak ayah, cakap nak ke mana dan minta restu, doakan dia. Itu. Sejak orang ramai menularkan kisah misi bantuan banjir Azwan, dia merasakan bagai menggalas suatu tanggungjawab luar biasa. Yang main dekat fikiran saya bila dah jadi viral macam ni, amanah. Sebab amanah orang yang dekat saya tu memang saya rasa macam terlalu besar. Sebab yelah dengan mana yang orang dah percaya untuk saya buat apa semua kan. So bila macam orang dengan sumbangan orang dekat saya tu, akaun saya, tu amanah yang paling besar, paling berat yang saya akan kena bawa lah kat situ. Apabila nama Azwan dijulang rakyat Malaysia, ibunya berharap dia tidak lupa diri. Makcik pesan dengan dia, kalau kita dah naik tinggi,
jangan lupa pandang bawah. Takut tersepak batu, jatuh, tersungkur, susah. Lagi satu, kalau kita dah sampai ke highway, sekali-sekali kita kena toleh ke belakang. Tengok dari ranjau mana, duri mana dan lumpur mana kita keluar. InsyaAllah kita takkan sesat di ujung jalan. Itu je makcik pesan kat dia. Di hujung pertemuan bersama kru Majalah 3, Azwan meninggalkan sedikit nasihat kepada sukarelawan lain. Kalau untuk jadi macam sukarelawan ni, benda tu bukan jenis benda yang kita boleh buat main-main. Kita safety tu memang paling penting lah. Sebab macam saya pun memang saya salah juga sebab tak utamakan safety tu dulu. Memang banyak video-video yang gambar-gambar saya memang tak pakai life jacket semua kan. So memang salah saya lah. Tapi kalau macam ada orang lain, orang luar yang nak jadi sukarelawan untuk mangsa banjir apa semua, utamakan safety dululah. Untuk safety diri sendiri. Sebelum kita nak selamatkan orang, memang kita betul selamatkan orang, tapi jangan sebabkan selamatkan orang, kita sendiri pula yang jatuh dalam air semua. Kita yang jadi tak selamat. Keluarganya juga tidak ketinggalan menzahirkan ucapan buat rakyat Malaysia yang menghargai usaha Azwan Omar. Makcik ucapkan setinggi-tinggi terima kasih sebab mempercayai anak saya yang bukannya orang yang kaya dan berpangkat berdarjat. Dia orang biasa-biasa yang hidup susah. Cuma itu je lah yang makcik terdaya nak cakap. Tak tahu makcik nak cakap apa lagi. Alhamdulillah lah sebab kepercayaan orang pada dia, menaruh harapan kat dia. Berpegang kepada slogan di mana ada banjir, di situ ada saya, Azwan akan sedaya upaya meneruskan perjuangannya pada hari-hari mendatang bersama aset yang banyak berjasa, bot dan vivanya serta doa ibunda. Setiap kali berlakunya banjir, mangsa akan menanggung kerugian yang banyak. Selain terpaksa membersihkan lumpur, mereka juga berdepan kerosakan perkakas elektrik seperti peti sejuk dan mesin basuh. Korang yang tengok video aku ni, beberapa hari selepas banjir 18 Disember lalu, tular di internet video seorang pemuda membaiki peti sejuk milik mangsa banjir. Sejurus tularnya video itu, pemilik akaun TikTok tersebut, Muhammad Zuhri Muhammad, menerima banyak panggilan daripada mangsa banjir yang meminta bantuannya. Dia mengumpul beberapa rakannya bagi melakukan kerja-kerja membaiki barangan elektrik di rumah mangsa. Taman Sri Nanding, Hulu Langat. Banjir sudah seminggu berlalu, namun beberapa rumah di taman ini masih digenangi air. Lumpur setebal lebih 10 cm juga menyeliputi kawasan ini hingga menjadikan kerja-kerja pembersihan sukar dilakukan. Menurut pemuda berusia 26 tahun ini, dia sedih melihat begitu banyak peti sejuk dan mesin basuh yang dibuang kerana dianggap rosak oleh kebanyakan mangsa akibat terlalu lama berendam di dalam air. Zuhri dan rakan-rakannya mengambil inisiatif membantu membaik pulih peralatan elektrik secara percuma. dah ramai orang bantu dari segi makanan, minuman. So saya terdetiklah sebab saya bidang kemahiran. So mesti diorang mencari orang yang berkebolehan untuk cek masalah peti ais, mesin basuh, aircon dan lain-lain lah. Dia sebabnya datang daripada orang tua juga. Dia suka bantu orang-orang lain. Sebab kita tahu lepas bencana ni, diorang pun banyak nak guna duit. So kita terdetik hati untuk nak bantu diorang supaya dapat lagi jimat kosting diorang. Kehadiran wira-wira banjir ini membolehkan ramai penduduk menarik nafas lega. Mereka kini boleh menggunakan wang yang diperuntukkan untuk membeli barang keperluan lain. Saya jumpa diorang ni dekat TikTok. Then tunjuk kat aku dekat ni rumah kita ni. And then terus komen dekat TikTok tu, seorang diorang respon,
And then hari ni diorang plan untuk datang, memang alhamdulillah lah rezeki saya, PTS saya yang baru tahun lebih beli ni dah hidup balik. Macam kami yang biasa-biasa saja ni memang sangat membantulah. Dengan kerugian yang saya rasa agak banyak untuk rumah kami yang hampir tenggelam ni. Jadi bila dia datang untuk tolong repair, mesin basuh, peti ais, so dah kurang untuk kita nak tambah beli lagi. Kurangnya pengetahuan dan kepakaran membuatkan mangsa sering membuang banyak barangan mereka setiap kali berlaku banjir. Bagi lulusan teknologi kejuruteraan penyamanan udara dan penyejukan ini, sekarang masa yang sesuai bagi dia berkongsi pengetahuan yang ada. Kira mekanikal ataupun elektrikal ni, bila dah direndam air, dia takkan rosak pun. Sebab tu saya jadi inisiatif untuk datang sini untuk bantu dorang untuk segi daripada segi kita check, repair dan sebagainya. Sebab benda tu tak ada memerlukan costing. Kita just service, cuci-cuci semua, blower angin, lepas tu dia boleh pakai balik. So kat situ dah jimat lah. Tanpa dorang perlu keluarkan duit apa-apalah. Melainkan dorang kalau repair kat luar tu costing yang agak tinggi lah. Sebab tu saya datang ke sini untuk bantu dorang. Kehadiran Zuhri dan kumpulannya ke taman ini menyebabkan ramai yang datang memohon pertolongan mereka. Malangnya, gangguan bekalan air menyebabkan dia tidak dapat memenuhi permintaan sebahagian besar mereka. Begitupun, kerja pembaikan masih dijalankan setakat yang termampu mereka. Macam sekarang ni ada gangguan bekalan air, itu yang dapat apa orang cakap, kira kerja tak dapat lancar lah. Benda-benda macam tu. Susah menyukakan lah kerja untuk sukarelawan lah. Lepas tu kadang-kadang ada yang satu rumah tu kira tak ada elektrik. Itu pun halangan jugalah bagi untuk kerja-kerja sukarelawan ni. Bagi Zuhri, tiada apa yang lebih indah selain menerima ucapan terima kasih dan melihat senyuman di wajah mangsa banjir sebaik sahaja diberitahu mesin basuh dan peti sejuk mereka sudah boleh digunakan. Dan bagi Muhammad Baizuri Behran, kehadiran kumpulan ini adalah rahmat buat mereka sekeluarga. Puas hati dah, alhamdulillah. Diorang buat kerja memang bersungguh-sungguh lah untuk membantu lah. Selain membantu mereka yang memerlukan, graduan Institut Kemahiran Mara ini turut bersyukur dapat berkongsi ilmu bersama sukarelawan yang turut berjuang dalam misi ini. Saya rasa happy sebab dapat bantu penduduk kat sini. Yang kedua, saya rasa seronoklah bila kita dapat mengajar yang orang berminat untuk belajar pasal ilmu peti ais dengan elektrikal ni lah. Sebab saya nampak effort diorang untuk datang daripada jauh untuk semata-mata untuk belajar. Lepas tu sambil tu diorang membantu penduduk sekali lah. Banjir, biarpun membawa 1001 kerosakan, secara tidak langsung turut menghadirkan wira-wira yang tidak dijangka yang turun padam membantu dengan pelbagai cara. Selain insan seperti Zuhri dan rakan-rakannya, kemunculan sosok seperti pemandu kenderaan berat turut meredakan keresahan mangsa banjir. Dalam banjir kali ini, jentera berat seperti jengkaut amat diperlukan, terutama bagi membersihkan kawasan terkesan. Jiwa Ratnam Nadarajan, antara pemandu jengkaut yang turut menyumbang bakti. Mesra dengan panggilan Jiwa, dia berpengalaman lebih 20 tahun memandu jengkaut yang turut menyimpan hasrat membantu mangsa banjir. Bagaimanapun, niatnya sebelum ini terhalang kerana tidak tahu bagaimana cara untuk melakukannya. So NGO ni minta tolong kat saya. So saya pun nak sudilah. Saya pun menunggu bila nak mentuan macam ni bangsa-bangsa banjir. Jadi pun saya seronok jugalah minta ni tolong ni. Saya akan terlibat balik, sambung balik. So saya takkan keluarlah. Saya akan bersihkan kawasan ni. Baru hati pun seronok. So jadi baru saya nak keluar. Timbunan sampah yang besar dan berat menyebabkan penduduk tidak mampu untuk melupuskannya sendiri. Masalah sampah ni kalau tidak dijelaskan dengan segera akan mendatangkan kesan kesihatan yang teruk kepada penduduk-penduduk yang sudah pun terjejas teruk dengan banjir. Jadi kita tak naklah nanti dalam mereka terkesan dengan banjir, nanti terkesan pula penyakit-penyakit yang dibawa oleh sampah-sampah seperti kolera, seperti denggi dan penyakit-penyakit lain lah. Sebab sekarang ni kita tengok sampah yang banyak ni mendatangkan banyak tikus dan kucing kan. Kita nampak ada setengah-setengah tempat yang saya sebenarnya nampak dengan mata sendiri. Saya nampak ada kuda, ada lembu, ada anjing yang bawa sampah-sampah yang berlonggok-longgok ini.
Selain masalah kesihatan, lambakan sampah ini juga boleh menyebabkan gangguan emosi kepada mangsa banjir. Masalah ni dah seminggu dah. Banyak tempat ni sampah tu dah memang berlonggok seminggu. Dah start busuk dah ni. So, walaupun ramai orang, dia nak clearkan dia punya rumah yang terkesan dengan banjir, tetapi dia tengok pada sampah ni pun mendatangkan stres kepada mereka. So, selagi benda ni tak dijelaskan, mereka rasa hidup mereka tak boleh kembali biasa. 2 jengkaut dihantar Persatuan Farmaseutikal Malaysia bagi mempercepatkan kerja pembersihan di Kampung Jawa. Saya memang amat gembira di kampung Pandan Jawa ni. Untuk menolong yang mangsa-mangsa banjir ni. Memang saya sedih untuk bangsa, lagipun saya seronok bila bersihkan kawasan ni dan jalan-jalan semua ni dan perumahan-perumahan untuk mangsa banjir. Setiap kali berlakunya musibah, rakyat Malaysia akan mengetepikan latar usia, bangsa, agama serta fahaman politik untuk bersatu dan menggembling tenaga bagi mengurangkan beban mereka yang terjejas. Ibarat aur dengan tebing, mereka akan turun beramai-ramai dan menghulurkan apa yang termampu. Ribuan wira yang tidak didendang ini akan terus mencurahkan bakti tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan. Tiada yang diharapkan selain sekuntum senyuman sebagai tanda menghargai keikhlasan. Cameron Highlands, Pahang. Pusat peranginan tanah tinggi dikelilingi keindahan alam ciptaan Tuhan. Syurga bagi pendaki tegar dan mereka yang baru mula berjinak-jinak dengan denai dan puncak. Tetapi hutan dan gunung ada ranjaunya. Ia mimpi ngeri bagi pendaki yang sesat tak jumpa jalan pulang. Hari ini, trek hutan dari Gunung Berincang Barat ke Mossy Forest, 2 lokasi kegemaran pendaki, akan berwajah baharu. Muhammad Khairul Zaifai Razik bersama pasukannya menyusuri trek untuk memasang tag Smart Trail sebagai satu penyelesaian kepada insiden sesat di rimba. Sebelum ni pun ada kes orang hilang semua tu. So bila ada ni jadi panduan lah, kita nak kurangkan risiko orang hilang dah. Bila ada ni, kalau dia penat ke apa ke, bila depan atas okey, dia nampak laluan ni kat mana. Supaya orang yang apa nama tu, yang tengah mendaki tu kan, dia ada panduan. Selain tag Smart Trail, satu papan penanda arah seakan ditegakkan di puncak Gunung Berincang Barat. Projek Smart Trail ini telah pun dilaksanakan di beberapa gunung yang menjadi tumpuan pencinta alam semula jadi di seluruh negara. Smart Trail ni dia sebenarnya dimulakan di Jawatan Perhutanan Sungai Malaysia pada tahun 2016 kalau tak silap saya. Projek Smart Trail ni pada tahun 2015-2016 tu, dia ada satu pertandingan inovasi di peringkat Jawatan Perhutanan Sungai Malaysia yang mana dibuat oleh bahagian Eco Park dan Taman Negeri, yang mana mereka telah mengenal pasti punca selalu jadi masalah orang hilang lautan sesat ni adalah tiada panduan untuk pendaki ni dia mendaki. Bila tiada panduan tu mudah untuk orang sesat. So atas masalah yang ada tu, mereka membuat brainstorming, maka muncullah idea ni untuk membuat Smart Trail ni, yang mana Smart Trail ni akan memberi panduan kepada pendaki untuk mendaki di sepanjang denai pendakian ni lah. Yang mana pada tu selepas daripada pertandingan KIK tu, pertandingan tu mereka kita di Jawatan Perhutanan Negeri Pahang ni, kita ambil idea mereka tu dan kita aplikasikan di denai-denai yang ada di Cameron Highland ni. Dulu dia datang. Dia nampak dah sana kan? Sebelah sana dia nampak dia tu. Tu dua sainya tu.
Okey, Cik Arif, macam mana kita nak tahu cara nak guna smart train ni untuk mendaki? Di smart train dia ada dua warna. Satu warna kuning, satu lagi warna putih. Yang mana warna kuning ni kita gunakan untuk laluan naik lah. Untuk bila kita naik tu, nampak warna kuning tu, kita tahu okay, kita sedang menuju ke atas lah, ke puncak gunung. Manakala kalau warna putih tu, kita tengok, okey, ni kita tahu sebabkan kita sedang menurun lah, turun nak pergi ke pintu rimba. So bila waktu malam kita suluh tu, bila misalnya kita nak turun waktu malam suluh, nampak warna putih, so kita tahu lah kita laluan yang betul. Dan sebab satu lagi kelebihan dekat kamera ni, bukan kelebihan lah, dia satu kriteria dekat kamera ni, gunung kita semua sehala. So laluan pergi dan laluan balik tu kita gunakan laluan yang sama. So smart train ni memang sangat berfungsi lah. Okay, jom Cik Arif, kita sama jalan. Sila. Dari idea untuk menanda laluan, Khairul yang dilantik sebagai kontraktor pemasangan oleh pejabat hutan Cameron Highlands telah mereka cipta tag mengikut spesifikasi yang ditentukan. Ini termasuk menguji dan membandingkan bahan bersesuaian agar ia berfungsi tahan lama sebagai pemandu arah untuk armatur rimba. Smart train sebenarnya bahan dia daripada aluminium. Dan sebelum ni ada request untuk gunakan besi GI, tapi yang kita buat sebelum ni 200 keping, so anggaran dia lebih kurang dalam 30-40 kilo. Jadi kalau kita menggunakan material besi, berat tu akan lebih berganda. So bila berat lebih berganda, untuk kita buat pasang tagging tu lagi susah. Lepas tu material pun kemungkinan besi dia mudah karat. GI memang okey tapi berat. So untuk akan datang bila pokok besar mungkin dia dah berat, dia boleh tercabut. Pelekat yang digunakan pula diperbuat daripada bahan pantulan cahaya seperti yang digunakan pada jaket keselamatan. Tapi yang saya gunakan yang kira high quality punya lah, sebab kita takut nanti bila sampai masa dia lekang ke, dia tercabut. Bila dah tercabut satu, dia akan masalah lah untuk yang akan datang. Tapi perkara ni tak mustahil juga kalau dia nak tercabut. Sebab dalam Cameron Highlands ni kan hutan berlumut. So mudah lekang lah, orang kata dia punya gam tu kan. Tapi jangka hayat kalau dalam 10 tahun saya rasa tak ada masalah untuk kegunaan tu. Walaupun jarak dari Gunung Brinjang Barat ke Mossy Forest hampir 5 km, namun trek mencabar dan dianggarkan mengambil masa 9 jam. Pendakian semakin mencabar, trek curam, licin serta berakar, apatah lagi dengan bebanan berat yang dibawa. Dekat Canberra ni kita ada, kalau ikut rekod kita ada 24 buah gunung. 24 buah gunung yang berada di dalam hutan simpan saja. So setakat ni kita dah pasang sebanyak 6 gunung. 6 gunung yang kita dah pasang smart train ni lah. Antara gunung yang kita dah pasang dekat Gunung Irau, Gunung Siku, Gunung Penelope Cecil, satu lagi laluan Denai nombor 4 mengalir ke Gunung Berembun. Ada satu lagi di sini lah, sini yang projek terbaru. Yang paling latest sekali kita pasang di Gunung Brinjang Barat ni. Antara punca pendaki sesat adalah kerana tidak dapat membezakan laluan naik dan turun. Dalam misi ini, kami turut ditunjuk ajar cara berlindung sekiranya terperangkap di lereng gunung. Pertama adalah mencari akar banir pokok besar atau sekurang-kurangnya ruang antara dua pokok. Kedua, menggunakan kayu dan daun bertam atau paku pakis seperti ditunjukkan untuk membuat tempat perlindungan sementara. Dalam masa 15 minit, tempat berlindung sementara ini siap dibuat dengan hanya menggunakan daun dan kayu-kayu di sekitar hutan ni.
Ini boleh digunakan oleh para pendaki apabila sesat dalam hutan dan sementara menunggu bantuan tiba. So bolehlah berlindung walaupun orang kata dia nampak ringkas tapi selamatlah. Enam jam kemudian, akhirnya pasukan pemasang tag Smart Trail tiba di puncak Gunung Berincang Barat, Cameron Highlands. Hilang segala penat lelah sebaik menyaksikan panorama keindahan flora di sini. Puncak Gunung Berincang Barat, lebih 6,000 kaki dari paras laut, sedia untuk didaki. Papan tu pun ada satu kerjasama antara agensi penguasa kat sini, bomba, polis kan, supaya sekiranya lah kalau orang ni dia mengalami kecederaan kan. So bila dekat papan tu kita ada satu kita ada dia punya koordinat dengan nama checkpoint tu dengan nombor telefon yang perlu dihubungi lah. So sebabkan satu kelebihan dekat Cameron Highlands ni, kawasan pendakian ni kebanyakannya semua ada line telefon. Kan kita pun dah penuhkan coverage. So kalau sekiranya ada terjadi apa-apa kecemasan, pendaki tu boleh terus hubungilah. Dia akan sampai di checkpoint tu, dia terus hubungi agensi yang berkaitan, bomba, polis tu untuk memberikan bantuan lah, bantuan kecemasan kepada mereka lah. Papan tanda aras ini juga hasil kerja tangan Khairul sendiri. Walaupun nampak mudah dihasilkan, tetapi ia memerlukan penelitian. Kayu yang berkualiti tinggi juga perlu digunakan dan tidak mudah dicari. Yang kita gunakan sekarang ni balau. Balau dia ada, sebenarnya balau ni banyak jenis, tapi saya pilih balau putih dan kayu dia keras. Balau ni dia spesies kayu keras yang orang kata tahan lasak, tahan cuaca. Daripada struktur Cameron Highlands yang suhu lembap, kalau ikutkan sesuai lah balau, cengal yang orang kata menampung dengan suhu dan juga cuaca Cameron Highlands. Masa yang lama untuk menyiapkannya supaya mematuhi kriteria yang dipinta pihak pejabat hutan daerah Cameron Highlands. Usai sahaja pemasangan papan tanda aras di Gunung Berincang Barat, hujan pun turun. Okay, Alhamdulillah, kita dah sampai ke puncak Berincang Barat. Kebetulan hari ini rezeki kita hujan, jadi kita kena set up tempat penginapan dengan keadaan segera. Sebabnya dengan keadaan hujan dan juga berkabut sikit, angin lagi menyebabkan kita kesejukan. Atas faktor keselamatan, aktiviti mendaki gunung di Cameron Highlands hanya dibenarkan secara harian dan tidak boleh bermalam. Tetapi kami terpaksa bermalam untuk mencuba keberkesanan tag Smart Trail ini. Ini salah satu smart tag yang kita telah pasang. Jadi dia berfungsi apabila pendaki keluar pada waktu malam, keluar ataupun masuk pada waktu malam, pendaki ataupun penyelamat, dia berpandukan pada cahaya refleks. Yang mana jarak dia lebih kurang dalam 20 meter. Kalau disuluh, dia boleh bertindak. Kebaikannya, smart trail ni dipasang biasanya di cabang, laluan yang cabang itu yang mengelakkan daripada sebarang risiko tersasar daripada laluan. Awal pagi esoknya,
dari Puncak Berincang Barat, perjalanan ke Mossy Forest. Selama 3 jam, pendakian menempuh trek yang semakin mencabar selepas hujan. Jaraknya hanya 1.6 kilometer, tetapi disebabkan bentuk muka bumi menjadikannya kelihatan jauh. Hari ini kami sambung perjalanan dari puncak Gunung Berincang Barat hingga ke Mossy Forest dan perlu melalui 4 buah bukit untuk sambung kerja smart trail tagging. Akhirnya, penghujung rimba lumut atau Mossy Forest yang sungguh indah jelas kelihatan. Alhamdulillah, kita telah sampai ke Mossy Forest. Tahniah buat semua, dan kita telah menghabiskan 400 keping smart trail yang dipasang sepanjang perjalanan daripada bawah ke Puncak Berincang Barat hingga ke Mossy. So, semoga bermanfaat untuk semua dan all the best untuk semua pendaki. Selain memasang tag Smart Trail, tugasan Khairul turut meliputi kerja membaiki trek Gunung Irau. Dia menggunakan coco peat yang diperbuat daripada sabut kelapa sebagai penyendal trek. Hari ini, hanya trek yang pendek sahaja yang akan dibaiki menggunakan beberapa guni coco peat. Operasi membawa masuk guni coco peat lebih mencabar pada musim hujan kerana sabut yang ringan bertukar menjadi bebanan. Untuk di sekitar Cameron Highland ni, untuk bahagian kokopit ni setakat ni baru dipasang di denai Gunung Irau saja. Di mana trek ni memang pendaki suka naik. Jadi pejabat hutan mengambil inisiatif untuk menjaga trek ni dengan kaedah ni lah, kaedah menggunakan kokopit letak dalam guni. Kokopit dan guni yang digunakan adalah bahan yang mesra alam. Apabila tiba pada suatu masa, ia akan terurai dengan sendirinya. Okay, bagusnya kokopit ni, dia adalah unsur daripada tumbuh-tumbuhan kelapa yang telah diproses dan dihancur, seperti ni ya. Okey, ini salah satu contoh kokopit yang telah hancur, dan ini adalah tanah gambut. So maknanya bila kokopit ni guni ni pecah, dia akan bercampur balik, dia akan menjadi tanah gambut seperti asal, seperti mana tanah gambut yang terdapat pada daun-daun apa semua. Difahamkan cara ini juga dapat membantu pendaki yang sesat untuk mengenal pasti trek. Nasihat saya, gunakan, manfaatkan apa yang telah disediakan oleh Jabatan Hutan untuk trek Irau ni supaya ianya bermanfaat dan juga menjadi satu tanda arah selain daripada Smart Trail. Kokopit ni berfungsi sebagai tanda arah untuk laluan keluar masuk dan tidak tersasar daripada laluan seperti kes-kes yang telah berlaku sebelum-sebelum ni. Mendaki ke Puncak Berincang Barat penuh ranjau dan mencabar. Tidak jauh bezanya dengan tahun 2021 yang telah kita lalui. Namun apabila tiba ke puncak dan memandang ke langit biru, ia memberikan harapan baru.
Semoga tahun 2022 yang mendatang membuka laluan lebih mudah dengan petunjuk-petunjuk yang jelas menuju kejayaan. Selamat Tahun Baharu 2022 daripada Majalah 3.